Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari. Selamat tengah hari pula. Selamat petang semua. Assalamualaikum. Okey. Kejap saya nak setting jap. Okey. Okay, Assalamualaikum. Hai semua. Selamat petang. Selamat datang ke live Tiljana.my. Okay, sekarang ni saya tengah live di kedua-dua platform Tiljana, iaitu di TikTok, TikTok dan juga di Facebook. Jadi saya nak tanya dulu sama ada suara saya ada jelas ke, ataupun suara saya tak dengar ke kan, ataupun anda hanya nampak pergerakan saya. Bolehlah komen untuk admin tahulah sama ada live admin ni ada suara ke tidak kan. Admin nak takutlah kalau ada masalah teknikal. Kalau ada masalah teknikal, admin akan off sekejap dan admin akan live semula lah. Tapi kalau okey kan, boleh dengar suara admin, alhamdulillah. Okey. So assalamualaikum, selamat datang di Facebook dan juga di TikTok. Selamat petang semua. Jadi saya nak tanya dulu lah khabar anda semua kan, yang berada dekat dalam live Tiljana.my pada petang ni. Semua apa khabar? Semua sihat ke kan? Tengah buat apa kan? Sebab hari ni hari Khamis, hari orang bekerja, dan untuk esok ada beberapa negeri adalah hari cuti. Maknanya hari ni hari last lah untuk bekerja. Betul tak? Okay. Jadi saya ucapkan selamat datang pada yang baru masuk, yang pada baru join. Okay. So sebelum admin nak teruskanlah dengan topik admin pada petang ni. Hari ni admin tak bawa sembang santai. Sebelum ni mungkin anda join kan, ada beberapa admin yang ambil sembang santai, yang ada topik kan. Okey, hari ni admin hanya bawakan topik kepada anda. Topik apa tu? Topik ni saya nak tanyalah, admin nak tanya dalam ni, siapa anak sulung? Siapa anak sulung ataupun anak pertama dalam keluarga. Sebab pada petang ni admin nak kongsikanlah sikap ataupun perangai anak sulung, ataupun ciri-ciri seorang anak sulung. Mana tahu kan, kalau ada anak sulung dalam live ni, bolehlah kongsikan dengan admin. Adakah apa yang admin kongsi ni kan? Adakah admin kongsikan ni betul ke tidak kan? Okay. Okay, saya nampak komen dekat Ain Syifa. Saya anak sulung dan single mom. Okay. Okay, Cik Ain Syifa kan, anak sulung mesti tanggungjawab adalah nombor satu, terutama adalah keluarga, betul tak? Kan lagi-lagi Cik Ain dah pun menjadi ibu kan. Okey, tapi kalau Cik Ain kan masih berminat untuk mencari jodoh, bolehlah cari di Tiljana.my. Sebelum saya nak teruskanlah dengan topik pada petang ni, admin nak beritahu macam mana ataupun syarat-syarat untuk daftar di Tiljana.my. Okey. Syarat yang paling utamalah untuk daftar di Tiljana.my adalah untuk umur. Okey, umur bagi lelaki adalah berumur 20 tahun. Manakala bagi perempuan adalah umur 18 tahun ke atas. Jadi umur perempuan 18 dah boleh daftar. Untuk lelaki umur 20 tahun dah boleh register dekat Tiljana.my. Okey. So, syarat yang seterusnya perlulah dia berwarga negara Malaysia dan Muslim sahaja. Dan syarat terakhir yang paling pentinglah untuk join dalam Tiljana.my adalah seorang yang bujang, duda, janda dan hanya yang serius untuk mencari jodoh sahaja. Jadi kalau dalam live saya ni ataupun yang nantilah yang nak tengok balik kan, nak tengok playback balik live admin ni, so bolehlah take note kan, kalau rasa diri anda dah terlalu lama bujang kan, ataupun anda dah terbuka hati untuk mencari jodoh kan, bolehlah register dekat
tiljannah.my. Ramai dah berjaya jumpa jodoh dekat dalam tiljannah.my ni tau. Kalau anda nak tahu bagaimana diorang ni berjumpa jodoh dan macam mana diorang boleh terdetik untuk join dalam tiljannah.my untuk menjadikan satu alternatif untuk mencari jodoh ni, anda boleh tengok dekat dalam portal kami di bahagian kisah cinta, di mana banyaklah alumni Tiljannah berkongsikan kisah cinta mereka, bagaimana pertemuan mereka kan, bagaimana mereka ni boleh terdetik hati untuk menggunakan tiljannah.my sebagai satu alternatif untuk mencari jodoh kan, macam mana diorang ni boleh sampai ke jenjang pelamin. Dah banyak sangat alumni kami kongsikan kisah cinta mereka bersama kami. So kalau anda nak tahu, bolehlah pergi ke portal kami www.tiljannah.my. Dekat sebelah ada satu kolom tu iaitu kisah cinta, di mana anda bolehlah tengok kisah cinta di situ. So saya nampak komen di Facebook. Sabri Aziz, Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang Cik Sabri Aziz. Terima kasih sangat-sangat kerana sudi join live admin pada petang ini. So saya nampak ada komen dekat TikTok, di mana TikTok kita sekarang sedang meriah ya. So daripada Cik Farabi, hai Cik Farabi, selamat petang, terima kasih kerana sudi join live admin pada petang ni. Daripada Cik Sulaiman Razak 72, dia tepuk. Terima kasih Cik Sulaiman. Daripada Cik Ain Syifa, besar tanggungjawab terhadap mak ayah adik-adik yang penting anak. Betul? Kan, sebagai anak sulung ni tanggungjawab sangatlah besar. Kita kena utamakan keluarga dahulu berbanding orang lain, betul tak? So daripada dekat Facebook, daripada Isa Akza, salam, boleh kenal. Salam. Waalaikumsalam daripada admin. So sementara Amin nak masuk ke topik seterusnya, Amin nak beritahu di mana Tiljannah ada berita terbarulah kan. Untuk yang dah daftar dekat tiljannah.my ni, siapa-siapa yang belum maksudnya siapa-siapa yang ada dalam fasa sedang mencari jodoh tapi tak tahu bagaimana nak mulakan perbualan ataupun tak tahu macam mana untuk bertaaruf kan, di mana pihak Tiljannah.my ada sediakan e-book percuma, di mana bila anda upgrade kepada package premium, package premium yang ada untuk 2 bulan, 3 bulan dan serta 6 bulan. Di mana setiap akaun premium, anda akan menerima e-book, e-book percuma, di mana setiap harga premium, package premium ada khas e-book dia. Contohnya yang pertama sekali adalah ahli premium selama 2 bulan. Ahli premium selama 2 bulan ni akan dapat e-book. E-book apa kan? Mereka akan dapat 3 e-book percuma. Apa e-book yang mereka dapat dengan melanggani package premium selama 2 bulan? Mereka akan dapat satu adalah e-book Jom Move On, yang kedua e-book 21 quotes move on, dan yang ketiga adalah e-book stresnya. So untuk package premium selama 2 bulan dengan berharga RM90, anda akan dapat 3 e-book percuma ni. So 3 e-book ni ada perbezaan lah harga-harga bernilai. So anda takkan dapat di mana-mana. 3 e-book ni memang khas dikeluarkan oleh pihak Tiljannah.my. So bila anda anda upgrade kepada akaun premium, anda akan dapatlah e-book ni. So itu baru untuk akaun premium selama 2 bulan. Selama 2 bulan dengan berharga RM90. Untuk akaun premium selama 3 bulan lagilah menarik berbanding RM90. Dan untuk 3 bulan, 3 bulan anda akan dapat berapa e-book? Anda akan dapat 5 e-book. 5 e-book selama
3 bulan. Okey, dengan akaun premium selama 3 bulan, anda akan dapat 3 ebook yang saya cakap tadi, yang dapat pada akaun premium RM90 tu kan. Selama 2 bulan tu, iaitu ebook Jom Move On, ebook 21 Quotes Move On, dengan ebook Stresnya, dengan ebook analisis SWOT, analisis SWOT cermin diri, dengan ebook checklist, checklist sebelum kahwin. Siapa yang tahu tentang SWOT kan, mesti anda teringin nak tahu apa tentang diri anda kan, apa kelebihan, apa kelemahan pada diri anda kan. Anda memang wajib untuk dapatkan ebook ni tau. Lagi-lagi kalau anda upgrade kepada akaun premium dan anda dapat 5 ebook percuma ni. So, ebook-ebook ni akan membantu anda sebenarnya dalam mencari jodoh di dalam Tiljana.my. Dan ebook ni memang khas lah Tiljana.my keluarkan untuk pengguna-pengguna ataupun user di Tiljana.my. Itu baru 2. Di mana akaun premium selama 2 bulan yang berharga RM90 dengan akaun premium 3 bulan dengan berharga RM120. Dan yang last sekali, yang last ni lagi lah menarik dan lagi banyak dia dapat lah ebook. Di mana akaun premium selama 6 bulan akan dapat akan dapat dalam 7 ebook. 7 ebook di mana seperti yang tadi saya ada cakapkan sebelum ni, akaun premium lain yang dia dapat ebook beberapa yang saya sebutkan tu, akaun 6 bulan ni mereka dapat semua ebook tersebut dan ada ebook tambahan. Untuk package 6 bulan, package 6 bulan mereka akan dapat lah macam tadi saya cakap, ebook Jom Move On, ebook 21 Quotes Move On, ebook Stresnya, ebook SWOT, analisis SWOT cermin diri. Lepas tu mereka akan dapat ebook checklist, checklist sebelum berkahwin, dengan ebook ikhtiar jodoh, dan yang last sekali, yang paling best sekali adalah ebook petua tambat hati pasangan. Jadi ebook ni memang khas dikeluarkan untuk user-user di dalam Tiljana.my, dan inilah yang akan membantu anda untuk mencari jodoh dalam Tiljana.my. So, untuk package premium ini, anda perlulah register. Kalau anda belum register di Tiljana.my, boleh register sekarang dan upgrade kepada akaun premium, dan anda akan dapatlah ebook-ebook seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi ada ebook tu ada khas-khas lah. Macam dekat tadi saya cakap kan, ebook package 2 bulan, berapa yang dia dapat ebook, package premium 3 bulan, berapa yang dia dapat, dan package premium 6 bulan semua dia akan dapat ebook premium. So siapa-siapa yang belum upgrade kepada akaun premium, bolehlah upgrade sekarang. Jangan lepaskan peluang tau. Bukan mudah ataupun bukan senang untuk dapatkan ebook-ebook ni. Kejap saya nampak komen dekat Facebook daripada Sabri Aziz. TikTok nama apa? TikTok Tiljana.my, sama je macam dekat Facebook. Boleh je search dekat TikTok Tiljana.my. Search saja. Nanti anda mesti akan jumpalah TikTok Tiljana.my, di mana dekat TikTok ni lah admin banyak kongsikan video-video tips, video quotes kan, kata-kata viral yang boleh buatkan membantu orang-orang atau user-user di TikTok. So bolehlah siapa yang belum follow TikTok Tiljana.my tu, bolehlah follow sekarang. So saya nampak komen dekat Facebook, Nur Siahwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke live Tiljana.my kan. Terima kasih kerana sudi join. Daripada Cik Jo dekat TikTok ni kan, ada apa ni? Kita ada kongsikan lah, kongsikan topik-topik menarik lah yang akan email kongsikan. Saya dah nampak ada orang bagi gift. Terima kasih. My name is, terima kasih kerana bagi rose. Daripada Cik Amir AMZ, Kabus. Kabus ke? Saya minta maaf lah. Email pakai filter. Saya minta maaf kalau nampak kabus. Tapi masih nampak lagi kan. Saya kejap terima kasih Cik Maini Is bagi rose lagi sekali kan. Bolehlah follow Cik Maini Is tu. Terima kasih.
Okay, so kita dah sebut pasal ibu, dah pasal akaun. Kejap dah cakap sebut pasal package premium. Ini nak teruskan lah masuk kepada topik kita utama pada petang ni, iaitu berkenaan sifat anak sulung. Okay, dari Cik Harijah Samad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, untuk untuk anak-anak sulung, siapakah dekat dalam ni, siapa yang dia anak sulung? Boleh tak komen, kan, komen ke nak angkat tangan guna emoji tu pun boleh. Sebab admin nak tahu, mungkin boleh kongsikan dengan admin ke, kan, bagaimana anda sebagai anak sulung dalam keluarga. Seperti kita tahu kan, anak sulung ni anak pertama dalam keluarga, dan dia tonggak utamalah dalam keluarga dari segi macam rezeki, tanggungjawab terhadap adik-beradik, kan, kepada ibu bapa. Mereka ni lah orang yang sangat-sangat penting dalam keluarga, kan. Kalau macam if mak dengan ayah kita dah tak ada, siapa pengganti dia? Pengganti dia adalah anak yang pertama ni. Lagi-lagi kalau anak lelaki anak pertama tu adalah lelaki, mereka lah akan menggantikan menjadi ketua keluarga dalam keluarga tersebut, kan. Okay. Daripada Cik Saiful Azri, saya maksudnya angkat tangan tu saya lah, kan. Okay, so Cik Saiful Azri, kan, boleh tak kongsikan dengan saya apa maksud, bukan maksudlah, apa tanggungjawabnya ataupun sifat anda sekarang sebagai anak sulung dalam keluarga. Okay, daripada Cik Muhammad Faris, admin. Ya, saya. Kenapa tu Cik Muhammad Faris? Terima kasih. My name is bagi Rose lagi sekali. Terima kasih. Okay. Daripada Cik Muhammad Saiful Azri, saya anak sulung lelaki. Kan, anak sulung lelaki ni lagi beratlah tugasan ataupun tanggungjawab dia, kan. Lagi-lagi kalau dari segi nak menjaga adik-beradik, ekonomi keluarga, ataupun nak kena bertanggungjawab lah, kan, mencari rezeki untuk keluarga, kan. Apa-apa kalau adik-beradik ada masalah, mereka lah yang perlu bantu dulu, kan. Kalau contoh kawan dengan adik-beradik, adik-beradik lah perlu diutamakan berbanding kawan-kawan. Okay, so sifat yang pertama sekali, kan, untuk anak sulung, mereka ni adalah seorang yang sangat garang dan tegas. Betul tak? Mereka ni ada watak-watak yang sangat-sangat garang. Muka diorang pun kadang-kadang terbawa tau. Muka diorang ni garang, kan. Muka macam marah selalu, kan. Dan diorang ni sangat-sangatlah tegas. Jadi sebagai anak pertama, kan, anak pertama yang menggalas tanggungjawab, lagi-lagi ke atas adik-adik diorang, serta diorang ni perlulah tolong, kan, ibu, tolong membantu ayah dalam menguruskan rumah, kan. Jadi anak-anak sulung ni lah perlu ada sifat garang dan juga tegas, kan. Mereka ni tak boleh lah macam terlalu baik, kan. Sebab kadang-kadang adik-adik kita ni sebenarnya lebih nakal daripada kita. So mereka ni terpaksa menjadi garang, ataupun mereka ni memang perlu diterapkan sifat garang tu pada diri, kan, supaya adik-adik mereka ni dengar cakap mereka, kan, dan tak lakukan perkara yang mereka ni larang lah. Okay, so mereka ni ada gelaran sebagai anak sulung ni, ada gelaran. Mereka ni sebagai alung, abang long ataupun kak long, ataupun diorang lebih tak nak panggil abang atau kakak, diorang panggil alung, kan. Jadi sebagai anak yang paling tua ni, anak sulung memang terpaksalah ada sifat garang dan juga tegas pada adik-beradik. Okay, so sifat ni memang akan terus melekat dekat dalam diri dan akan terbawa-bawa, sampailah ke dalam rumah tangga serta ke tempat kerja. So mereka ni memang akan bawa sifat diorang ni, sifat sulung ni, sifat garang tegas ni sampailah ke tempat kerja, kan, sampailah dah berkahwin dah pun. So orang akan dapat tahulah yang dia ni sebenarnya, ni mesti anak sulung ni, kan. Tapi ada juga anak yang bukan sulung tapi memang dah ada sifat garang tu, kan. Tapi orang yang maafkan saya, orang yang dah ada tahu tanggungjawab, kan, anak sulung ni memang perlu ada sifat garang dengan tegas ni. Okay, so seterusnya adalah
mereka ni adalah lebih matang daripada usia. Sifat mereka ni lebih matang daripada usia. Mungkin anda lihat ataupun anda tanya kan, kita tengok daripada luar kan, sebenarnya kita nampak dia matang tau. Kita nampak dia matang. Kita akan syak umur dia dalam 30 lah kan. Kalau orang matang dia akan lebih berusia dalam 20-an, 20 lebih, 25 macam tu lah kan, 25 ke 30 kan. So kita akan nampak dia matang tau dekat situ. Tapi bila kita bertanyakan dekat dia berapa umur dia yang sebenar, dan dia berkatakan umur dia muda lagi daripada apa yang kita jangkakan. Jadi di situ akan terlihat ataupun akan ternampak lah, nampak yang mereka ni lebih nampak matang daripada usia. Sebab kan mereka ni anak sulung dan perlu menggalas tanggungjawab yang besar di dalam rumah, dari segi menjaga adik-adik dan adik-beradik, membantu ibu kemas rumah kan. Dan diorang ni juga perlu banyak mengalah lah, perlu banyak mengalah dengan adik-beradik. Biasalah adik-beradik mestilah nak menang, betul tak? Jadi kita ni sebagai kakak, sebagai abang ataupun sebagai seorang yang sulung, perlulah sentiasa mengalah demi adik-beradik kan. Jadi bila seorang sulung ni, seorang abang ataupun seorang alung ni kan, dah menggalas tanggungjawab, mereka ni akan perlahan-lahan mendapat sifat kematangan tu. Dapatkan sifat kematangan dan dia akan lebih matang lah daripada rakan sebaya mereka. Okay. So ini juga keistimewaan sifat yang ada pada anak sulung. Okay. Kejap saya nampak komen dekat TikTok Muhammad Faris. Emin nak tanya, saya dapat email Tijana ada package baru je. Wah, alhamdulillah. Ya betul. Tijana kita ada buat package premium baru, di mana kita bukan sahaja anda upgrade package premium sahaja, okey, di mana anda upgrade kepada package premium dan anda akan dapat ebook. Di mana ebook ni lah yang akan membantu anda dalam mencari jodoh. Okey. So, terima kasih Cik Muhammad Faris kerana sudilah bertanya soalan dekat admin. Okay. Daripada Cik Shu, take care all the best with the thing you do, don't give up. Allah plan more better than ours. Amin. Terima kasih Cik Shu. Harap apa yang Cik Shu wish ni berbaliklah kepada Cik Shu dan semua. Okay. Sebab kat TikTok kita ada dapat lah komen dari Cik Shu ni kan. Dia minta, mungkin dia minta saya sampaikan jugalah kepada anda semua kan. Okay. So kita dah sampai tadi dekat anak sulung kan, sifat-sifat mereka seperti garang dengan tegas. Mereka ni seorang yang lebih matang daripada usia kan. Yang seterusnya mereka ni adalah seorang yang penyayang sebenarnya. Dalam sifat kegarangan, dalam sifat ketegasan mereka ada bunga dalam hati tu. Jangan sangkakan orang yang nampak keras di luar tapi tiada lembut dalam hati dia. Sebenarnya orang yang garang-garang ni lah, dalam hati diorang ni banyak ada bunga tau. Mereka ni lebih penyayang sebenarnya. Okay. So memang tak dinafikan bahawa anak sulung ni merupakan seorang yang sangat penyayang. Lagi-lagi pula sejak kecil anak sulung ni terpaksa nak kena bantu jaga adik-beradik yang dan sentiasa perlu mengamah tersasa dari ini perlu mengalah demi adik-beradik kan. Bila kita kecil-kecil, mak ayah bekerja, sibuk bekerja, betul tak? Jadi kita dari kecil ni, yang sulung ni perlulah kan menjaga adik masa ketiadaan ibu bapa dekat rumah, dan perlulah sentiasa mengalah dengan adik-adik kan. Adik ni lebih manja sebenarnya berbanding kita, berbanding yang sulung ni lah dengan mak ayah. Jadi yang sulung ni terpaksalah mengalah untuk adik-beradik kan. Okay. Jadi sifat penyayang yang ada dekat anak sulung ni kan, telahlah dipupuk sejak mereka kecil lagi. So jadi untung sangat kalau anda sebenarnya berpasangan dengan anak sulung. Siapa yang tengah dah ada partner kan, dah ada partner sekarang, dapat pula partner anak sulung, jagalah elok. Sebab mereka ni sangat ada sifat penyayang tu kuat lah. Sebab diorang ni dah ada sifat penyayang tu daripada kecil lagi kan. Ataupun anda yang tengah mencari-cari kan anak sulung kan, sifat
nak mencari pasangan anak sulung, bolehlah cari sekarang kan. Sifat-sifat anak sulung memang bagi saya sangat-sangat seorang yang hebat lah. Siapa yang anak sulung ni memang sangat-sangat yang hebat. Sebab apa? Sebab dia akan pentingkan keluarga, dia akan pentingkan adik-beradik dahulu berbanding benda lain, dan dia juga akan mementingkan keluarga berbanding diri dia sendiri. Bagi anak sulung, bagi saya, mereka ni tak kisah dia orang susah, mereka ni susah, asalkan keluarga dengan orang yang mereka sayang ni tidak susah. Okay. So seterusnya, sifat seterusnya adalah mudah memaafkan. Fakta anak sulung ni, mereka ni sangat mudah memaafkan sebab hati mereka ni sangat lembut. Macam saya cakap tadi kan, anak sulung ni mungkin akan kelihatan garang, tegas kan, nampak macam leader, seorang leader dominan kan, tapi bila anda dah kenal mereka ni lebih dalam, lebih dekat, lebih rapat kan, anda akan sedar bahawa mereka ni sebenarnya ada hati emas, yang mudah untuk memaafkan orang lain, dan mereka ni juga yang sangat sangat mudah bersimpati kan. Bila orang minta simpati dengan mereka, mereka ni mudahlah mudah untuk melembutkan hati mereka ni. Nampak saja kan luaran macam garang, tegas, tapi sebenarnya hati mereka sangat-sangat lembut dan mereka ni senang untuk dimaafkan. Okey. So terusnya adalah mereka ni tidak kedekut dan tidak pernah berkira, lagi-lagi kalau dengan adik-beradik. Jadi mereka ni kalau adik-beradik ada kesusahan dalam kewangan ke apa kan, selagi dekat dia ada duit, adalah yang boleh bantu adik dia, dia akan bantu, dia akan tetap bantu juga walaupun dia tahu akan kemudian hari diri dia susah. Tapi anak sulung ni sebenarnya tak kisah, asalkan dia tak naklah nampak adik-beradik ataupun keluarga dia susah. Biarlah dia susah, jangan adik-beradik ataupun orang yang dia sayang ni susah. Jadi sebab itulah saya cakap anak sulung ni cepat mengalah. Kalau contoh kan, mak ayah cakap pergilah tolong adik tu kan, kau tak kesian ke dengan adik kau? Kita ni sebagai sulung, anak sulung terpaksalah mengalah kan, demi untuk menjaga hati mak ayah, tak nak nampak adik-beradik tu susah. Okay. So yang last sekali adalah sifat anak sulung ni adalah seorang karakter yang dominan dari segi hubungan, pergaulan dan juga tempat kerja. Jadi kalau dah terbiasa kan jadi ketua keluarga dalam adik-beradik kan, seorang yang sulung kan, jadi secara tak langsung sifat tu akan dibawa ke tempat kerja, dibawa ke dalam hubungan kan. So sifat tegas dengan garang ni jugalah akan terus melekat kat diri dia, sampailah ke mana-mana sekalipun. Okay. So setengah orang akan anggap bahawa sifat dominan anak sulung ni kurang menyenangkan, tapi anda kena percaya bahawa sifat tu bukan sesuatu yang dibuat-buat atau disengajakan. Sebenarnya kalau anda sebab benda ni dia dah telah terap dalam diri dia, bukan perkara yang dia buat-buat. Sebab benda ni dah telah dipupuk daripada kecil sampai dia dah besar. So kalau anda rasa anda tak senang dengan sifat mereka, cubalah untuk meluahkan apa perasaan yang ketidakpuas hati anda bersama dengan dia kan. Bahawa anda tak suka nampak dia terlalu tegas, terlalu garang kan. Anda boleh tahu kan dia. Mungkin dekat situ baru dia sedar. Sebab kadang-kadang anak sulung ni mereka ni tak sedar bahawa mereka ni terbawa sifat garang mereka ni kan. Kita kena tegur lah. Kena beritahu. Cakap lah kan, tak sukalah perangai macam ni. Kenapa nak kena garang, kenapa nak kena tegas kan. Kat situ baru diorang sedar lah bahawa diorang ni terbawa sifat tersebut. Okay. So bila anda luahkan tu pada dia, mungkin perkara tu boleh lah kan, baru boleh dia ubah daripada garang tu jadi tak berapa garang. Ataupun anda bercakap, kalau nak garang lah dengan adik-beradik saja, janganlah dibawa ke dalam hubungan ataupun dibawa ke tempat kerja kan. Kat situ mungkin dia boleh diubahkan. Okay. So itulah antara saya kongsikan dalam 6 kan, 6 sifat-sifat anak sulung ni. So kalau siapa yang anak sulung dalam ni, betul ke tak betul? Bolehlah komen. Okay.
Tapi saya tak pastilah dekat Facebook ni kan kalau ada komen lagi, sebab last kali saya nampak yang komen tadi Encik Muhammad Saiful Asri lah yang komen berkenaan saya anak sulung lelaki. So saya tak tahu kalau ada komen lagi, sebab kat saya memang tidak naik lah. Okay, kalau memang tak ada, so memang tak adalah komen tu. Okay, so kalau yang dekat TikTok, okay, terima kasih kerana dah tap like sampai 2.4k. Terima kasih juga pada yang dah join live saya pada petang ni. Okay, so insyaAllah nanti admin lain akan kongsikan macam-macam sifat lah, mungkin lah ada sifat-sifat anak lain, ataupun akan ada kongsikan tips-tipsnya lain. Okay, daripada Cik Khairul Hazim, saya bongsu. Kan anak bongsu ni kita tahu dengan sambutan dia seorang yang anak manja, betul tak? Tapi sebenarnya jeng. Nanti admin akan bawakan jugalah topik berkenaan sifat anak bongsu tu nanti. Okey, nanti tunggu kat admin. Kalau nak tahu bila admin live berkenaan topik-topik ni, bolehlah follow ataupun boleh follow dekat Facebook page kami, iaitu Tiljana.my, di mana dekat situ admin akan post poster lah, post poster yang bila masa admin akan bawa topik, okey, topik-topik yang menarik. Okey, daripada Cik Muhammad Saiful Asri, betul tu, kebanyakan sama. Kan, betul tak betul? Okay, so sampai di sini saja live admin. Kita akan jumpa di lain hari di platform yang sama. Okay, siapa yang belum follow boleh follow di Facebook dan juga di TikTok. Dan jangan lupa daftar di Tiljana.my, sebab sekarang kami ada package terbaru, iaitu package premium bersama dengan e-book. Okay, so dapatkan sekarang. Sampai di sini saja live saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.